Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid tahun 4 yang Ustaz kasihi sekalian. Apa khabar? Sihat ya? Jika tidak sihat, terutamanya demam, batuk, rasa sema, sesak nafas, sila terus pergi ke hospital. Jangan pandai-pandai cakap ini demam biasa ni, tak boleh. Sekarang ni sensitif. Jika demam, terus pergi hospital, biar hospital tentukan yang kamu demam disebabkan apa. Bahaya kan zaman COVID-19 ni kan. Okey, jaga diri masing-masing Okey, tanpa membuang masa, hari ni Ustaz nak ajar bab wang ya. Bab wang ni adalah bab yang ketiga. Dalam buku teks tu bab yang ketiga. Okey, yang hari ni kita nak belajar bab tambah, tolak dan tambah dan tolak wang. Maksudnya ni bergabung lah. Okey, sebelum kita nak teruskan, kita nak tengok dulu bagaimana nak baca wang. Wang adalah duit kan? Duit yang dalam poket kamu, dalam dompet kamu dan sebagainya. Contohnya macam ni. Kita tak boleh baca RM5. Kita tulis RM5. Tak boleh. Kita kena baca RM5. 5. Kena sebut nombor dulu. 5. Contoh dia suruh tukar perkataan. RM5. Ataupun nak tulis RM5 nak sambung Malaysia. Biasa RM5 je lah. Kalau nak tambah RM5 Malaysia pun boleh. Tak ada masalah. Jika dia tambah, contohnya kita tambah sini macam nak baca RM5. Tak boleh baca 5 dot atau 5.20 ringgit. Tak boleh RM20 pula. RM5.20. Faham sampai situ faham Untuk maklumat kamu, untuk bab wang, ini senang sikit lah. Sebab perpuluhannya hanya ada 2 tempat sahaja. Dia takkan 200 tiba-tiba sini 20 tiba-tiba sini ada 3. 203 sen. Tak ada. Hanya 2 tempat saja. 2 sifar. Atau contoh lain 75 sen. Dia tak ada 756 sen. Tak ada. Faham Okey. Ini doa belajar. Kamu pause dulu video. Kamu baca doa dulu Semoga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya ini adalah bab tambah. Bab tambah kita panggil tambah wang. Apa dia punya isi kandungan, iaitu dapat menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang. 3 nilai wang maksudnya contohnya 2 tambah 5 tambah 3. Bayangkan ni wang RM2 tambah RM5 tambah RM3. Maksudnya ada 3 nilai. Dapat hasil jawapan. Dan hasil tambah, hasilnya inilah. Dan hasil tambahnya hingga RM100,000. Maksudnya dia tidak melebihi RM100,000. Dia tak akan pergi RM105 ke atau RM200,000. Itu tahun 5 punya. Topat sampai RM100,000 saja. Okey. Muka surat 105. Minta maaf Ustaz baru beritahu Muka surat 105 buku teks. Buku teks muka surat 105. Buka. Dan sediakan buku aktiviti sekali Kita buat latihan dekat buku aktiviti. Yang pertama, kita baca daripada dialog ni, daripada kiri Dialog mesti baca daripada kiri, bukan daripada kanan Okey. Ini adalah keluarga Rani. Rani ni yang baju biru ni lah. Mak dia cakap, kita pilih package A. Yang mana package A? Yang ini Bukan B. B ni dekat tempat lain. Kyushu Discovery Tour. Bukan sini. Mak dia bincang, kita nak pergi dekat apa dia? Allah. Dia dekat Disneyland lah. Okey. Kos seorang dewasa, dia cakap dewasa dewasa adalah RM7,800. Yang ni, dia pun ada tulis. Mana dia dapat package pelancongan ni, iklan ni? Dia tengok dekat internet. Rani tolong tengok kan, kamu nampak ni ada komputer kan? Ada komputer kan? Kemudian kanak-kanak pula harga dia RM5,460. Ni pun dia ada tulis kanak-kanak. Nampak Kita buat bajet dari awal. Maksudnya mak dia suruh bajet daripada rumah. Jangan pergi-pergi terus je nak pergi bayar terus. Kena bajet sebab dia main beribu. Mahal. Bukannya murah nak pergi luar negara ni. Okey. Seronoknya ayah, jom pergi ke Disneyland. Disneyland ni dekat Tokyo lah. Disneyland ni memang kamu sukalah. Sebab apa? Ni tempat Disney, tahu kan? Mickey Mouse semua tu kan. Kanak-kanak paling sukalah.
Okey, kemudian betul tu Rani, pasti impian kita untuk bercuti tercapai. Maksudnya diorang dah lama nak pergi. Ni baru bercita-cita. Tengah bercita-cita, tengah kumpul, tuan-tuan mungkin dah siap kumpul duit nak pergi. Okey. Yang mana yang dia akan pergi? Dia akan pergi yang ini sini. Yang ni dia tak pergi. Kenapa dia tak pergi sini? Sebab dia Rani, kamu nampak dia ada cakap Disneyland. Okey, ni Disneyland. Yang ni bukan Disneyland. Okey. Dan mak dia pun ada cakap dewasa 7,800. Sini yang 7,800. Dewasa yang ni 7,288. Jadi tidak sama. Faham? Jadi kita ambil iklan yang pertama ini sahaja. Boleh Soalan dia, baru keluar soalan bawah. Berapakah jumlah harga? Jumlah harga maksudnya operasi tambah. Package A. Dah cakap package A sajalah. Jangan sibuk ambil B. Tak nak ambil B Tak nak ambil B. B tak ada kaitan. Untuk 2 orang dewasa. Kenapa 2 orang dewasa? Sebab mak dan ayah. Dan seorang kanak-kanak. Iaitu Rani lah. Maksudnya 2 orang dewasa. Macam mana nak buat? Kita tambah sahaja. Yang mana kita start buat ayat matematik dulu lah. Dewasa ada berapa orang? 2 orang. Maksudnya 7,800 tambah. Ada lagi seorang. 7,800. Ni mak, ni ayah. Ibu, ayah. Kemudian Rani. Rani berapa? Jangan 7,800 ya. Kanak-kanak berbeza. 5,460. Berapakah jawapan? Faham? Jadi nak kena buat apa? Buat bentuk lazim lah. Ada 2 cara. Kamu boleh nak darab 2 yang ni pun boleh. 7,800 darab 2 baru tambah 5,460. Ikut kreativiti kamu. Matematik dia boleh ubah-ubah. Tapi dalam buku teks dia suruh tambahan. Okey, tambah. Sebelum kita nak tambah, Ustaz nak beritahu dulu sebelum kita nak tambah, pastikan kamu tengok dahulu jika ada sen. Ada sen tak dalam nombor ni? Ada titik perpuluhan tak? Tidak ada. Jika tidak ada, senanglah, selamatlah. Dalam buku teks dia ajar tambah serentak terus. Jadi ikut kamu Kamu nak tambah serentak boleh, tak serentak pun tak apa. Contoh tambah serentak macam ni lah. Dalam matematik kamu tulis RM dulu Alah. Dia buat tambah dalam buku teks, dia tambah serentak kan. Betul? Dia tambah serentak. Okey, sebab apa dia tambah serentak? Dulu dia buat satu persatu yang waktu bab tambah. Bab 1. Tapi kita dah lebih dah bab 3. Jadi dia nak cepatkan mengajar. Sepatutnya ustaz tak payah ajar bab ni. Sebab dia sama je macam bab tambah. Cuma dia ada RM. Ada simbol RM di awal sahaja. Unit RM. Minta maaf bukan simbol unit RM berada di hadapan. Itu je. Kalau kamu buat RM pun dia tetap ada nombor kan. Kemudian kita tambahlah sifar tambah 6. 8 tambah 8 16. 16 tambah 4 20. Bawa ni atas. Macam biasa, tak ada berbeza pun. 7 tambah 7 14 tambah 2 16. 16 tambah 5 21. RM ni tulislah. Kamu susun betul-betul lah. Kena tulis tu betul-betul lah. Jawapan dia RM21,060. Mahal ni. Nak pergi. Kamu ingat murah. Jangan kamu cakap, ayah jom pergi. Kecuali orang kaya lah. Mampulah. Jawapan dia RM21,060. Jangan lupa ada perkataan RM. Tak perlu nak tulis ringgit kat sini. Tak perlu ya? Tak payah. Tulis RM saja di depan. Tulis RM sahaja di hadapan dia. Terus tulis RM di sini sahaja. Confirm dia adalah ringgit. Boleh Tak faham? Patah balik. Dengar balik. Okey, seterusnya buku tab muka surat 106. Okey. Jadual menunjukkan wang dalam beberapa akaun ibu dan bapa Watson. Ibu, bapa Watson. Okey, dapat Faham Okey. Gaji ibu dia RM4,857. Kemudian simpanan RM23,156.75. Ayah dia pun sama. Kamu baca lah yang ni. Okey. Dan
Tapi mak dia tak ada amanah saham. Apa maksud amanah saham? Amanah saham adalah tempat pelaburan. Pelaburan, bila kita masuk wang, pada hujung bulan atau hujung tahun, duit kita akan makin bertambah. Dia ada pelaburan. Tak percaya kamu tanya mak ayah kamu. Kadang-kadang mak ayah kamu ada. Kamu pun ada sebenarnya kadang-kadang. Mak ayah kamu buat. Soalan dia, yang A, dia cakap, berapakah jumlah wang Ibu Watson? Maksudnya suruh tambah. Ada berapa duit wang yang ada dekat Ibu Watson? Ada dua lah. Dua nilai. 1, 2. 1, 2. Jadi tambah dua-dua. Jadi apa nak buat? Kamu tengok dulu. Okey, Ustaz tulis dulu dia punya ayat matematik. Takut nanti kamu tak faham. Okey. Sebelum kita nak buat operasi bentuk lazim, kita tengok dulu, pastikan dia jika ada titik perpuluhan kena apa? Kena wujudkan. Kalau kamu perasan, dekat sini dia ada titik perpuluhan. Betul? Jadi yang ini kena wujudkan juga. Ingat tak kita belajar perpuluhan sebelum ni? Jika sini ada titik perpuluhan, sebelah pun kena ada titik perpuluhan. Wujudkan. Okey. Kalau kamu tengok di antara dua ni, yang mana nombor paling besar? RM4,857 ke RM23,156.75 Mestilah RM23,000. Betul. Jadi macam mana nak buat? Ingat tak Ustaz ajar, jika jumpa nombor perpuluhan, buat titik dahulu. Dia titik di ujung sikit lah. Dan ambil nombor paling besar. Nombor yang paling besar adalah yang atas tu adalah RM23,156.75. Nanti tulislah RM kat sini. Ni pun tulis RM. Kemudian 4,857. Kalau tak reti nak tulis, mula daripada sini. Tak ada dia berterabur nanti. Faham? Ini kosong lah sebab dia tak ada puluh ribu. Sampai ribu saja. Kemudian apa nak letak kat sini? Ingat tak Ustaz ajar? Letak sifar. Macam biasa. Tak ada beza pun. Kemudian kita tambahlah. 5 tambah sifar 5. 7 tambah sifar 7. Boleh Kemudian 6 tambah 7. 13. Ustaz kira lajulah. Sebab benda ni semua kamu dah belajar. Kita ulang balik je. Cuma ini adalah bab wang. Kan? Betul tak? Jawapan dia RM28,013.75. Boleh Cara baca dia, jika jumpa titik perpuluhan, terus berhenti baca ringgit. Kemudian yang ni 75 sen. Itu cara baca. Tak perlu nak sebut RM awal-awal, tak perlu. Terus baca RM28,013.75. Seterusnya, jumlahkan wang bapa Watson. Maksudnya dia suruh tambah yang ni pula. Tambah. Jadi kamu tambahlah. Ustaz tak tunjuk dekat video ni. Sebab apa? Kita nak cepat lah. Banyak lagi kita nak belajar lepas ni. Jadi macam mana kita nak buat yang ni? Sama juga, pastikan ada titik perpuluhan. Yang mana nombor paling besar? 48,000. Okey, betul? RM. Ustaz tulis saja bentuk lazim. Kira nanti kamu kira sendiri minta maaf. Kita letak titik dulu kan. Okey. Ingat cara tu. Letak titik dahulu. Dia ada 3 kan. Okey, tak apa. 3. Baris. Titik. Baru masuk nombor. Yang mana kita cakap tadi 48,900 kan. Masuk yang ni dulu. Kemudian ni dah settle. Kemudian yang mana yang nombor kedua terbesar? Yang 10,000. Masuk 10,000 pula. Dia ada sen 42 sen. Kemudian dah settle. Kemudian yang ini pula 6,932. Jika tidak reti nak tulis susun yang mana atas bawah. Sebelum titik di nombor 2. Mula daripada sini. 2, 3, 9, 6. Sebab dia ada tempat 10,000. Kemudian ini dia pun ada sen 86 sen. Yang ni nak letak apa? Sifar. Jadi kamu tambahlah. Ni nanti tulislah RM. Mesti ajar laju sikit. Sebab apa ni semua bab kita dah belajar dah. Tambah saja. Nanti dapat jawapan. Boleh Seterusnya muka surat 107. Yang ni. Ingat tak yang kita belajar sebelum ni yang ada tambah di tengah-tengah ni. Okey. Macam mana nak buat? Ingat tak Ustaz ajar, jika jumpa soalan macam ni, apa nak buat?
pastikan biar petak sorang-sorang jika ditambah. Kalau tolak kena transfer ke kanan. Tetapi ni tak payah transfer ke kanan. Sebab apa dia dah tambah. Apa yang nak kena bawa ke kanan adalah yang ini. Kalau kamu ingat tak Ustaz ajar? Kalau kamu ingat betul lah, kamu memang pandai. Kamu ingat lagi. Jika yang ni nombor positif, sebenarnya dia ada tambah sini. Tapi dia tak letak. Dia tak letak kat sini. Dia ada tambah sini. Dia tak letak. Kita panggil nombor positif. Jadi nombor positif, nombor negatif. Nombor positif ni, bila kita bawa sana, dia akan jadi operasi tolak. Maksudnya dia akan jadi macam ni. Nombor dia. Tolak. RM23,486.50. Jadi kamu tolak lah. Macam biasa. Ingat yang Ustaz ajar tolak. Jadi tolak lah macam biasa. Letak titik dulu. Ingat bila ada titik, letak titik dulu. Kadang-kadang ada murid yang dia tak letak titik dulu, dia terus tulis pun boleh, betul. Tapi ada murid situasi, dia takut dia salah. Ustaz suka tulis daripada kanan. Takut berterabu kan. Okey. Ni pun sama, Ustaz akan tulis daripada kanan. 6, 8, 4, 2. Jadi nak buat apa? Tolak lah. Sifar 8 tolak 5, 3. 2 tolak 6 tak boleh, pinjam sebelah. 12 tolak 6, 6. 8 tolak 8 sifar, 3 tak boleh, pinjam sebelah. Jadi 6, 13 tolak 4, 9. 6 tolak 3, 3. 6 tolak 2, 4. Laju dia tambah. Jawapannya RM43,906. Ingat, sini mesti ringgit. Kat sini cara baca dia. Lepas titik, jumpa titik, terus baca ringgit. 30 sen. Masuk jawapan. Dapat? Kita tak perlu, kita nak semak macam ni tau. Kita nak buang masa, kita pergi ambil duit ni, pergi tambah pula yang ni. Tambah dengan nombor ni. Tak perlu, nak semak. Buang masa nanti dalam exam. Tapi dalam buku teks dia tunjuk. Jangan ikut buku teks tu, semak tu. Dia semak tu nak tunjukkan, buktikan yang nombor tu adalah betul. Kamu kalau kira betul daripada awal, dia takkan salah. Okey. Terusnya, ni bab tolak wang. Menyelesaikan ayat matematik tolak hingga 2 nilai wang dari 1 nilai wang dalam lingkungan RM100,000. Dia takkan lebih RM100,000. Kalau kamu tengok jawapan kita, tak lebih pun RM100,000. Seterusnya, muka surat 108 buku teks. Soalannya, berapakah kurangnya harga produk Alza? Produk Alza. Kamu tahu kan Alza. Ayah kamu pun ada yang kata Alza. Berbanding dengan produk Arus. Kurangnya, perkataan kurangnya, kalau kamu nak tahu formula kurangnya atau perkataan lebihnya, dia adalah operasi tolak. Memang kamu dengar, bukannya Ustaz lebihnya tambah. Bukan. Kurangnya adalah tolak. Yang pertama, iaitu dia cakap Alza dengan siapa? Arus. Jadi beza tidak terlibat lah. Tidak terlibat lah beza. Hanya dua kereta ni. Tengok harga. Dia tak ada sen, senang lah nak tolak. Jadi macam mana kita nak tolak? Jika macam ini, tengok dulu ada sen tak? Tak ada. Kalau tak ada sen, selamat. Senang. Kemudian ambil nombor paling besar. Mana nombor paling besar? Arus lah. Arus kereta terbaru. Jadi dia mahal lah. Tolak dengan kereta Alza. Jadi tolak lah macam biasa. Minta maaf. Tolak macam biasa. RM77,200. Tolak dengan RM56,600. Sifar. 2 tolak 6 tak boleh. Pinjam sebelah. 6. 12 tolak 6. 6 tolak 6 sifar. 7 tolak 5, 2. Jadi jawapan dia RM20,600. Siap. Tak faham? Patah balik, tengok balik. Ingat perkataan kurangnya maksudnya operasi tolak. Atau lebihnya operasi tolak. Okay, seterusnya muka surat 109 buku teks. Yang ini pun sama. Ingat tak Ustaz ajar sebelum ni yang Ustaz ajar yang jika melibatkan anu tolak ni, pastikan tengok kat sini. Jika dia adalah tolak, kamu kena bagi tambah. Kita tak boleh bagi tambah, kita tak. Ustaz nak bagi tambah, senang ke? Kita tambah sini. Tak boleh. Mana boleh?
kita kena buat cara bawa pindah. Bawa pindah ni, jika bawa pindah dia akan bertukar operasi. Betul tak? Tambah pergi sana jadi tolak. Jadi yang ni, jika pergi sana dia akan jadi tambah. Betul? Dia akan jadi tambah lah. Betul tak? Jadi dia tambah sini. Jadi bila dah ada tambah kat sini, baru ambil nombor yang ini, bawa ke sana. Supaya biar petak sorang-sorang. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Bawa pindah yang ni. Bawa pindah yang ni jadi tambah ke tolak? Tolak. Sebenarnya dia ada tambah sini lah, nombor positif kan. Tapi dia pergi sini dia akan jadi tolak. Tu. Okey, faham? Jadi tolak lah macam biasa. Tolak macam biasa. Tengok, ada tak titik perpuluhan sen? Ada. Yang ini ustaz. Jadi yang ini pun kena wujudkan titik. Jadi macam mana nak buat? Letak titik dulu. Dan masukkan nombor macam biasa. Yang ni pun masuk dulu. Ustaz suka tulis daripada kanan. Nanti dia tak ada nombor dia tersusun lah. Kadang-kadang kita susun daripada sini, tiba-tiba ada kosong kat sini, kita letak sifar pula. Kita letak sifar kat sini. Tu yang takut tu. Jadi ustaz susun daripada kanan ke kiri. Tolak. Yang ni nak letak apa? Sifar lah. Kan? Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 3 ke? Bahaya dekat situ. Ustaz yang paling takut dekat situlah. Sifar tolak 3 mana boleh. Jadi kena pinjam sebelah. 10 tolak 3, 7. Baru itu cara yang betul. Faham? 5 tolak 6 tak boleh. Pinjam 7 jadi 6. Yang ni jadi 15. 15 tolak 6, 9. 6 tolak 3, 3. 4 tolak 9 tak boleh pinjam. 8 jadi 7. 14 tolak 9 jadi 5. 7 tolak 3, 4. 6 tolak 2, 4. Jawapannya berapa? 44,539 ringgit 70 sen. Siap. Boleh. Seterusnya. Kita terus. Ustaz laju sikit tak faham patah balik. Kita nak cepatkan. Tambah dan tolak wang, iaitu menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung. Dia cakap operasi bergabung. Tambah, dia akan bergabung dengan tolak. Tambah dengan tolak. Dan dia takkan lebih daripada 100,000 juga. Okey, muka surat 110. Ni ASB, amanah saham. Ini yang Ustaz sebut ni, iaitu tempat pelaburan. Okey, baki akaun RM45,180. Kemudian yang ini pula amanah saham nasional pun sama, tempat pelaburan juga. Baki akaun RM23,596.30. Okey. Modal untuk perniagaan batik. Apa maksud modal? Maksudnya modal nak buat perniagaan ni, kedai batik Badariah ni, Puan Badariah punya ni, nak buat ni, kamu ingat murah ke mahal? Jadi dia memerlukan wang sebanyak RM60,849.70 untuk buka kedai ni. Macam-macam, nak beli barang, nak beli kerusi, nak beli penyangkut baju, nak beli rak, nak beli kain mahal ni. Dan sewa kedai yang mahalnya. Okey, soalan dia, berapakah baki wang? Perkataan baki confirm operasi tolak. Kamu jangan cakap bahagi ya, baki. Baki untuk bahagi, jika bahagi tu sama rata. Baki wang Puan Badariah selepas dia mengeluarkan. Faham ayat dia, mengeluarkan modal untuk perniagaan batik. Mana dia dapat duit ni? Badariah dia dapat daripada duit sinilah. Faham? Dia dapat duit daripada situlah. Jadi apa cara dia? Okey, Ustaz padam sikit nak bagi nampak. Dia ada dua cara tau. Cara pertama adalah dengan cara kamu tambah. Dia tak ada, ikut cara satu je lah, tak payah cara dua. Mula kita tambah dua ni dulu. Kita kumpul modal. Kumpul lah. Maksudnya tambahlah modal dulu. Dah pastikan dia ada sen. Ni ada sen? Ada. Contoh Ustaz tulis kat sini. Ustaz tulis ayat matematik dia.
tambah. Kita kumpul modal lah. Kita bawa keluar duit, kita keluarkan modal. Kemudian dah kumpul duit, apa nak buat? Tolak dengan modal yang diguna untuk buka kedai. Kenapa kena tolak? Sebab soalan dia tanya baki duit selepas. Perkataan selepas maksudnya selepas dia dah guna duit ASB ni atau amanah saham ni, berapa duit yang dia tinggal. Baki lah, baki akaun yang tinggal selepas dia guna untuk buat modal kedai. Faham tak? Okey. Jadi buatlah bentuk lazim. Tambah. Pastikan dia ada titik. Dia ada titik. Yes, dia ada titik. Jadi kena ada titik. Ustaz tulis tepi ni Dia ada titik buat titik dulu. RM45,180. Kemudian 23,596. Ustaz kadang-kadang tulis daripada di kiri. Kadang-kadang Ustaz tulis daripada kanan. Ikut kamu kalau orang yang dah terror, dia tulis daripada kiri lah. Kemudian dia ada 30 sen. Kemudian yang ni letak sifar lah. Jadi tambahlah sifar tambah sifar. Sifar tambah 3, 3. Sifar tambah 6. 8 tambah 9, 17. Naik atas 7, 8, 6. Betul. Kemudian kamu boleh juga nak sambung atau kamu nak tulis ke bawah. Ikut kamu lah, ikut kreativiti kamu. Ada murid dia nak sambung kan, dia terus sambung tolak. Dia letak titik kat sini. Boleh juga. Dia masuk titik kat situ. Tulis daripada sini, kena tulis daripada kanan lah. Takut salah. 9, 4, 8, 0, 6. Jadi dia tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 3 tolak 7. Tak boleh. Pinjam sebelah. Dia jadi 5. 13. 13 tolak 7, 6. 5 tolak 9 tak boleh. Pinjam sebelah. Jadi 6. Ini jadi 15. 15 tolak 9, 6. 6 tolak 4, 2. 7 tolak 8 tak boleh. Pinjam sebelah. Ini jadi 7. Ini jadi 17. 17 tolak 8, 9. 7 tolak sifar, 7. 6 tolak 6, sifar. Tak adalah. Tak payah tulis. Jawapan dia RM7,926.60. Inilah baki selepas. Ini je duit yang dia tinggal. Habis duit beli butik atau beli pakaian dan sebagainya. Faham Tak faham, patah balik. Tengah balik. Dan muka surat yang terakhir. Habislah ni. Kita belajar 30 minit tau. Okey. Seterusnya, ni adalah video macam mana kita nak faham. Ini pun sama. Ingat tak Ustaz ajar bagi petak sorang-sorang. Tapi pastikan petak tu adalah tambah. Ini tolak. Jadi bawa lah pindah ke sana. Dia akan jadi tambah. Betul. Dan dia akan hilang lah. Dan yang ini pula, pergi ke mana? Pergi ke sini. Dia akan jadi apa? Sini. Dia akan jadi tolak. Jadi dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Yang ni Ustaz dah tak perlu dah ajar dah kot. Kamu dah boleh buat dah kot. Sebab kita tak nak buang masa. Tolak sebab dia dah pergi ke sini kan. Faham? Nampak tak tersusunan dia tu? Sekejap Okey, boleh. Jadi kira ni dulu, tambah ni dulu. Dah siap tambah, kemudian tolak pula dengan yang ni. Dapatlah jawapan. Ustaz tak perlu kira, sebab apa kamu boleh kira insya-Allah. Dalam buku tab pun ada cara kira dia. Itu saja untuk kali ni. Jika tidak faham, boleh tengok balik pada video-video masa. Okay. Ini adalah latihan buku aktiviti muka surat 25, soalan 1 hingga 9. 1 hingga 9. Kemudian muka surat 26, soalan 20 hingga 23. 20, 21, 22, 23. Maksudnya 9, 10, 11, 12, 13. 13 soalan. Buat bentuk lazim di buku conteng-conteng kamu boleh, atau di tepi-tepi ni pun boleh. Nak kira bentuk tepi-tepi ni kan. Ikut kamu. Kalau Ustaz suka tulis tepi lah, kira bawah-bawah ni. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.